Berdasarkan pendedahan akuan bersumpah oleh PI Bala dan Azila Hadri, ia menggambarkan satu perkara bosku mempunyai skandal hubungan dengan Altan Tuya Syaribu yang dibunuh dan dibom di dalam Malaysia pada tahun 2006 lalu. Di dalam akuan bersumpah itu yang masih tidak disaman fitnah oleh bosku untuk membersihkan namanya. Damage daripada akuan bersumpah dan dokumen perundangan pengakuan berani mati oleh Azila Hadri, PI Bala, Raja Petra RPK menyebut nama bosku sebagai mastermind dalam pembunuhan Altan Tuya Syaribu, termasuk isterinya, membuktikan nama sebenar ex-boyfriend Altan Tuya Syaribu adalah bosku. Ya, PI Bala dan Azila Hadri terang-terangan menunjukkan satu bukti dan kebenaran. Bosku adalah ex-boyfriend Altan Tuya Syaribu. Selain daripada Azila Hadri, Sirul Azhar dan PI Bala, yang masih tidak disaman fitnah dalam mahkamah negara ini oleh bosku melibatkan skandal pembunuhan paling kejam di dunia Altan Tuya Syaribu. Anwar Ibrahim sampai jadi Perdana Menteri ke-10 juga tidak disaman fitnah oleh bosku. Yang mana Anwar Ibrahim antara ahli politik yang mengaitkan bosku dalam skandal pembunuhan Altan Tuya Syaribu. Anwar Ibrahim mempertikaikan semua pendedahan oleh PI Bala dalam akuan bersumpah kenapa orang yang mengeluarkan arahan pembunuhan tidak diheret ke dalam kandang mahkamah. So, ini adalah satu pendedahan yang cukup panas, yang tetap tidak boleh ditutup kebenarannya. Bosku dikantorkan sebagai pembunuh utama yang cukup kebal dan cukup dilindungi sehingga hari ini. Malangnya, kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu boleh diibaratkan rumah sudah siap tetapi pahat masih berbunyi. Apabila Azila Hadri dilepaskan dan dibebaskan daripada hukuman gantung sampai mati atas keputusan semua hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Tun Tengku Maimun merangkap Ketua Hakim Negara Malaysia, ia menghancurkan dan menggagalkan semua rancangan politik bosku untuk menyembunyikan bau bangkai busuk. Bukti-bukti beliau adalah dalang utama yang mengeluarkan arahan bom C4 Altan Tuya Syaribu. Saya boleh katakan pengakuan dokumen statutory declaration Azila Hadri di dalam penjara Kajang yang menyebut secara terang
Bekas Timbalan Perdana Menteri dan bekas Menteri Pertahanan iaitu bosku adalah VVIP yang mengarahkan Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk bunuh dan bom Al-Tantuya Syaribu pada 18 tahun lalu di Selangor. Maka saya ingin bertanya sekali lagi, kenapa anda takut untuk saman fitnah Anwar Ibrahim? Anda takut saman fitnah Azila Hadri, Sirul Azhar, PI Bala dan RPK. Berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia mencop dan melabel bosku sebagai pembunuh sebenar Al-Tantuya Syaribu. Semua rakyat tidak disaman fitnah oleh bosku dalam mahkamah. Kenapa? Kerana bosku sendiri menganggap pendedahan oleh Azila Hadri, Sirul Azhar, PI Bala, RPK, pendedahan oleh Anwar dan kesaksian oleh rakyat, semua cerita ini adalah cerita yang benar dan sahih. Sebab itu bosku tidak berani saman fitnah. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri keempat Malaysia dan bekas Perdana Menteri ketujuh Malaysia, juga turut mendedahkan tentang skandal pembunuhan Al-Tantuya Syaribu. Tun M secara terbuka pernah ditemu bual secara eksklusif berkenaan kes Al-Tantuya Syaribu. Tun Dr. Mahathir bersetuju untuk kes pembunuhan Al-Tantuya Syaribu dibuka semula jika terdapat bukti baharu. Malah paling dahsyat, Tun seolah-olah memberi sindiran yang cukup pedas dan tajam ke atas bosku, yang mana diketahui oleh seluruh dunia bosku adalah mastermind mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom Al-Tantuya Syaribu. So, adakah bosku berani untuk mengarahkan orang-orangnya membuka semula kes pembunuhan Al-Tantuya Syaribu, dan adakah beliau berani untuk menjadi saksi dalam perbicaraan mahkamah? Sebelum ini, bosku takut nak hadir perbicaraan kes jenayah bom dan bunuh Al-Tantuya Syaribu. So, apa yang mahu disembunyikan oleh bosku jika benar beliau bukan pembunuh yang mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom Al-Tantuya di hadapan Sirul Azhar dan Azila Hadri? Sirul Azhar yang kini berada di Australia mengaku beliau tidak selamat untuk pulang ke Malaysia, dan beliau mengaku dia pernah menjadi bodyguard untuk bosku sewaktu bosku menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Sirul Azhar mengaku dia dibayar RM1 juta untuk tutup mulut berkaitan kes pembunuhan Al-Tantuya Syaribu. So, siapakah yang
Arahkan Sirul Azhar untuk lari ke Australia dan tutup mulut di negara Australia. Saya kira rakyat Malaysia tahu jawapan ini. Paling meletup ya. Sirul Azhar secara konsisten mengaku dia bersama Azila Hadri hanyalah kambing hitam dalam kes pembunuhan Altan Tuya Sharibu. Sirul Azhar juga menyalahkan bosku. Membunuh dan membom Altan Tuya Sharibu. Sirul mengaku dia bertindak untuk membunuh Altan Tuya atas arahan seseorang. So, siapakah yang mengarahkan Sirul untuk bunuh Altan Tuya? Signal daripada Sirul Azhar ini adalah sama dengan akuan bersumpah oleh PI Bala dan Azila Hadri. Ialah secara logik, setiap apa-apa pembunuhan berprofil tinggi, kita bayar dan upah pembunuh untuk bunuh seseorang. Dalam kes Altan Tuya, antara banyak-banyak kita dalam Malaysia ni, siapakah yang mengarahkan Sirul Azhar dan Azila Hadri untuk bunuh dan bom Altan Tuya Sharibu? So, mahu sampai bila bosku sembunyikan jenayah besarnya yang dikantoi oleh Azila Hadri, oleh PI Bala, oleh Sirul Azhar? Bosku adalah mastermind bunuh dan bom Altan Tuya Sharibu. Anwar Ibrahim juga menyatakan skandal pembunuhan Saga ke atas Altan Tuya ada kaitan dengan bosku. Kerana Altan Tuya ada hubungan sulit dengan bosku, sehingga mengandung dan pernah diliwat oleh bosku atas pengakuan Secretary Declaration PI Bala. Sudah 18 tahun kes bom C4 Altan Tuya tidak dapat ditutup oleh bosku, sekalipun beliau dilindungi dengan cukup sistematik sebagai pembunuh bersiri yang cukup kejam di dunia. Semakin ditutup kes pembunuhan Altan Tuya Sharibu, adalah silap jika anda fikir bosku akan selamat kerana akhirnya ia memburukkan nama UMNO dalam Malaysia. Saya ingin terus terang, saya pernah disiasat secara politik oleh bosku di era kerajaan Mail Lambung menjadi PM hanya kerana saya mendedahkan dokumen perundangan bukti akuan bersumpah Azila Hadri, PI Bala,
Raja Petra yang mengaitkan nama bosku dan isterinya dalam pembunuhan kejam bom C4 Ang Tan Toya Sharibu. Bayangkan rakyat Malaysia. Saya tidak pernah jadi timbalan Perdana Menteri, saya tidak pernah menjadi Menteri Pertahanan, saya tidak pernah mengarahkan Sirul Azhar dan Azila Hadri untuk ambil bom C4 bunuh Ang Tan Toya. Saya tidak pernah keluarkan apa-apa arahan kepada Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk tembak bunuh seorang wanita mengandung bernama Ang Tan Toya Sharibu. Tiba-tiba saya pula yang disiasat dalam negara ini secara politik di zaman Main Lambung, geng bosku jadi PM. Kenapa anda semua sangat takut bila ada rakyat baca sahaja ya, ini baru baca ya, baca dan ulas akuan bersumpah Sirul Azhar, Azila Hadri, PI Bala yang dalam dokumen perundangan itu mereka adalah saksi-saksi hidup yang mendapat arahan daripada bosku dan konco-konconya untuk bunuh dan bom Ang Tan Toya Sharibu dengan sangat-sangat zalim, dengan sangat-sangat kejam. Kenapa anda target saya secara politik, bosku? Saya tidak pernah cakap bosku ni pembunuh Ang Tan Toya Sharibu. Yang cakap anda adalah pembunuh mastermind, bekas bodyguard anda, bekas polis SB anda, yang memantau dan melihat semua kerja-kerja jahat anda bunuh dan bom C4 Ang Tan Toya. Nasib baik Azila Hadri masih hidup, Sirul Azhar masih hidup. Dan adalah cukup bahaya apabila anda cuba untuk tutup mulut saya hanya kerana saya membaca akuan bersumpah saksi-saksi hidup yang mengkantorkan bosku mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom C4 Ang Tan Toya Sharibu. Persoalan saya di dalam negara ini, kenapa pembunuh sebenar tidak disiasat, tidak ditangkap, tidak didakwa dalam mahkamah, tidak dihukum gantung sampai mati di dalam mahkamah dunia ini? Tolong jawab. Checkmate and game over. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Apapun, saya ini memberi kredit kepada Azila Hadri, kepada PI Bala, kepada Sirul Azhar, kepada Raja Petra RPK. Saya ingin memberi kredit kepada Anwar Ibrahim juga kerana mendedahkan semua kisah benar pembunuhan paling sadis, pembunuhan paling kejam ke atas seorang manusia yang tidak bersalah bernama Ang Tan Toya Sharibu. Pembunuhan ini mengalahkan pembunuhan orang Islam di Palestin, dan pembunuhan ini mengalahkan skandal bosku dalam 1MDB yang menjadi kemaluan terbesar kepada negara. Skandal pembunuhan Ang Tan Toya atas nama bosku ini bukan sahaja memburukkan nama UMNO, tetapi ia memburukkan nama negara Malaysia di pentas antarabangsa. Kerana sampai sekarang pembunuh utama masih dilindungi, dan lepas ini beliau boleh bunuh siapa sahaja, dia boleh bom siapa saja kerana dia tidak dipanggil untuk perbicaraan mahkamah di dunia ini. Checkmate and kantoi habis, bosku yang sangat takut untuk saman fitnah Anwar Ibrahim, takut saman fitnah Azila Hadri, Sirul Azhar, PI Bala, yang takut saman fitnah Raja Petra, sampai semua orang ni menelanjangkan bosku sebagai watak utama, mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom C4 Ang Tan Toya Sharibu. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. Dengan ini, untuk membersihkan nama bosku yang semakin buruk di dalam negara dan seluruh dunia, kita mahukan perbicaraan mahkamah semula dan pendakwaan jenayah ke atas bosku yang dikantorkan oleh Azila Hadri sebagai dalang utama mengeluarkan arahan bunuh dan bom C4 Ang Tan Toya pada 18 tahun lalu dalam Malaysia.
atas nama keadilan undang-undang, atas prinsip rule of law. Bosku tidak berada di atas undang-undang dan bosku tidak ada kekebalan undang-undang untuk membunuh dan membom sesiapa sahaja. Hanya semata-mata beliau ada jawatan besar dan kabel besar di negara ini. Checkmate dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Bosku yang terus dikejar bersama 7 keturunannya oleh hantu Al-Tantuya Syaribu, sehingga kehidupan bosku tidak tenang bersama isteri dan 7 keturunannya. Pemimpin yang kejam, yang zalim, hanya tahu membunuh dan merompak dalam Malaysia. Inilah punca segala-galanya. UMNO hancur dan pupus tanpa disedari oleh pengikut-pengikut bosku dalam Malaysia. Allah Maha Kuasa, bosku tidak ada kuasa untuk menutup jenayah besar dan dosa besar ini, membunuh seorang manusia menggunakan bom dalam keadaan wanita itu mengandung, bernama Al-Tantuya. Rest in peace Al-Tantuya Syaribu yang terus menuntut keadilan dalam Malaysia dan di seluruh dunia. Rakyat Malaysia, hati-hati. Anda semua boleh dibunuh dan dibom C4 bila-bila masa. Kerana pembunuh sebenar masih dilindungi dalam negara ini dengan cukup sempurna. Checkmate and game over 100 kali, bosku. Terima kasih.